Dari segi pengurus masjid ni kan. Sekejap lagi saya sebut pula kepada pengunjung. Dan K yang ketiga, tuan-tuan kena tengok juga dari segi kemudahan. Janganlah tuan-tuan duk vacuum karpet ni seminggu sekali sahaja nak sembahyang Jumaat. Tak pun tanya Tuanku Raja Muda mai je nak vacuum karpet kan. Bagaimana orang tak tahu mah masjid kita kan. Bagi betul-betul kita clearkan kan, supaya kita menarik minat pengunjung kan. Supaya pengunjung ni tidak ada masalah hati, tidak ada masalah birokrasi, tidak ada masalah yang boleh dia pertikaikan apa yang dibekalkan, yang ditunjukkan dari segi pengurus masjid kan. Baik, itu kulit masjid tuan-tuan. Saya ambil sikit lagi masa Ustaz Zahdin. Untuk kita hidupkan isi pula. Isi masjid elak daripada tohmah ni. Tadi tuan-tuan ambil 3K, itu kulit tuan-tuan. Isi masjid ni tuan-tuan ambil 3M. M tuan-tuan, mata kan? Okey. M yang pertama tuan-tuan, sama ada dari segi pengunjung ataupun pengurus ni, tuan-tuan kena mesra. Bila sebut mesra ni tuan-tuan, jangan kita berburuk sangka. Mentang-mentang lah kawan tu pencen, Pak Long tu pi masjid tak ada buat apa lah tu kan. Pagi bercangkul, pagi turun bendang kan, malam pi masjid. Hak tu dulu kita letak. Tak boleh, tak mesra. Begitu juga dengan antara dua generasi daripada orang dewasa, yang kaum tua kepada orang yang muda, lebih remaja, juga kena pandai masuk kan. Jangan kita duk hentam mentang-mentang lah mereka main cuci motor kat masjid kan. Orang muda bukan tahu apa kan, main cuci motor, cuci rim motor kat masjid. Seronok guna air masjid kan. Mai kita angkat pok, Imam Bilal siap main bawa parang. Contohlah kan. Main bawa kayu, pi halau. Jangan. Mesra tuan-tuan, pandai masuk. Itu M yang pertama. M yang kedua tuan-tuan, kena merangkumi. Merangkumi kan. Keseluruhan. Nah, ni dok buat, bila sebut merangkumi ni, dia terlibat semua generasi. Terlibat semua yang memegang kepentingan di masjid ni kan. Ini dok buat pengajian hadis, fiqh, pengajian akhlak. Hadis, fiqh, akhlak. Mati imam tu, naik imam baru, hadis, fiqh, akhlak. Tak habis-habis kan. Cuba jenamakan sedikit tuan-tuan. Nak tarik orang muda, nak tarik orang-orang yang menohmah masjid ni kan, asnaf-asnaf dan sebagainya ni, tuan-tuan buat satu tajuk yang agak boleh menarik sikit lah kan. Antara minyak motor dan bil elektrik masjid, contohlah kan. Ataupun bil air masjid. Tuan-tuan boleh atau cipta satu perkara yang boleh menarik perhatian diorang ni kan. Tuan-tuan contoh buat pertandingan ke apa ke, buat apa ni, satu program yang boleh menarik orang-orang yang sentiasa menohmah ni. Biasanya orang muda yang berlaku ni kan, orang tua-tua ni jarang kan. Buatlah hadiah pemenang ni, jangan duk buat hamper macam ni tuan-tuan. Bukan nak condemn ni kan, ini cadangan. Package menukar minyak hitam motor selama 3 bulan berturut-turut, contohlah. Ini dari segi anak muda kita ni kan. Begitu juga dengan apa-apa sahajalah yang kena dengan jiwa si penohmah tadi kan. Yang ketiga, M yang ketiga tuan-tuan, hak ni tak boleh nak lari. Hak ni tuan-tuan kena pegang betul-betul. Tuan-tuan kena balik letak dalam poket. Kalau ada zip kemah-kemah kan. M yang ketiga, nak hidupkan isi masjid, mesti ada makan. Mesti kena ada makan tuan-tuan. Makan ataupun apa-apa sahaja pemberian. Bila orang datang, kita kreditkan pada dia. Kita bagi token sesuatu pada dia. Sebab itulah gereja berjaya tuan-tuan. Kuil berjaya. Gurdwara, tuan-tuan tahu Gurdwara? Sini rasa kurang sikit Gurdwara ni kan. Tempat, tuan-tuan, Gurdwara ni sama dengan masjid kalau tengok reka bentuk dia kan. Dia tempat ibadat bagi orang Sing kan. Mereka berjaya sebab mereka sediakan makan. Kan? Apa ni, salah satu sarjana kristianisasi, mereka mendakwa kan, kenapa gereja ni berjaya? Kerana apa? We are always feed people, dia kata. Saya cakap bahasa Siam sikit kan. We are always feed people. Kita sentiasa mengisi mulut-mulut manusia dengan makanan. Orang main ni tuan-tuan, bukan nak duit saja. Mereka ni lapak, asnah pula kan. Orang yang berkehendak nak makan. Tuan-tuan tak bagi duit, tuan-tuan bagi boleh
apa yang boleh mengisi perut dia tu pun itu satu benda yang cukup-cukup dihargai, kan? Walaupun dia duk marah, aku nak duit, tapi dia rasa dah dihargai. Tuan-tuan bagi nasi kandak lah contoh, kan? Pek ngos, keping, ikan sekok pun kira okey dah sebenarnya, kan? Masjid tak susah tuan-tuan. Lepas isyak sagi, tolong maklum kacau kopi ke, kacau teh ke, kan? Hidang biskut-biskut kering, biskut mayat, cukup dah. Itu nak hidupkan isi masjid yang M yang ketiga tadi, iaitu makan. Tuan-tuan, ini apa ni? Salah satu cadangan penyelesaian lah supaya tohmahan itu tidak bersambung-sambung sehingga ke generasi yang akan datang, kan? Masalah sentiasa ada, cuma di pihak kita sahaja. Antara pengunjung dan juga pengurus mesti kena cari satu penyelesaian, jalan keluar yang terbaik. Itu saja daripada saya. InsyaAllah kita sambung sekali. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Amir Ikhwan di atas nasihat ataupun ulasan yang disampaikan. Jadi antaranya ialah kita sama-sama jaga tanggungjawab kita lah, sama-sama dari sudut barisan ahli jawatan kuasa dan orang-orang masjid yang selalu menyokong masjid ni. Bila sama-sama kita jaga kebersihan, jaga fasilitasi ataupun peralatan, kemudahan yang disediakan di masjid kita. Jadi kita nak seterus lagi. Jadi pusingan yang pertama nak masuk kepada pusingan yang kedua. Jadi sebelum kita nak masuk pada pusingan yang kedua ni, kalau di hadapan ni tuan-tuan boleh tengoklah, ada hamper yang bungkus plastik, ada bola raga dalam beg berah ni. Semua ni sumbangan orang ramai, sumbangan anak-anak karya kita untuk diberikan kepada fakir miskin, asnaf, dan yang istimewa dia meraihkan orang yang mai solat subuh. Yang ni tak pernah buat masjid kita tak pernah buat. Semua ni siapa yang bagi? Orang tuan-tuan ni lah, ramai-ramai yang bagi ni. Jadi sebelum kita nak masuk pusingan kedua ni, kita doakan penyumbang-penyumbang kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan dan keluasan rezeki kepada dia, dan sebagai motivasi untuk kita terus menyumbang kepada masjid kita ni. Masjid kita ni, kalau bukan kita yang duk sumbang, siapa lagi? Jadi kita lah sama-sama tu sumbang tenaga, wang ringgit, dan untuk menjaga masjid kita. Jadi nak masuk kepada pusingan kedua ni, kita balik kepada panel yang pertama, iaitu Ustaz Zaharin kita. Saya nak tanya, yang pusingan kedua ni dia lebih berfokus. Saya nak tanya pada soalan pertama dalam pusingan yang kedua kepada Ustaz Zaharin. Orang kata dalam soalan ni ada 2 poin saya nak mintanya dah. Yang pertama, macam mana kita nak mendidik, kita nak ajak, kita nak kelui anak-anak kita ni. Masing-masing kita ni, kalau kata 50 orang, kata dengar cerita tadi subuh tadi mai 50 orang lebih. Dalam 50 orang lebih ni, kalau masing-masing, kalau yang ada anak bawa anak seorang, yang ada cucu bawa cucu seorang, lawak-lawak pun dekat 100 lebih. Tapi macam mana nak cara nak ajak tu? Kadang-kadang bantah. Kita kata gaya buka ketuk pintu balik, gaya nak ajak, jom, pum, baru jom humpuk dah. Gaya nak buka mulut nak ajak bini kita, tahu buka drama TV7, TV3 pukul 7. Tak dan nak ajak lah kali dengan kita duduk sekali. Habis yang paling teruk tu lah, nauzubillah min zalik. Jadi yang pertama ni saya nak tanya, macam mana kita nak ajak yang pertama orang rumah kita, yang kedua anak-anak kita, ataupun orang yang bawah tanggungan kita mai masjid, mai ikut kita ni. Yang tu hak pertama. Yang kedua, macam mana kita nak tarik minat, macam mana kita nak bagi nasihat dekat anak-anak muda kita, adik-adik kita, abang-abang kita hak muda-muda tu, yang kata masjid ni tempat orang tua-tua, dia kata tinggal 3 selendar. Dia tak larat pergi dah, pakat main masjid lah. Kalau kata untuk orang muda ni, dia kata orang kata boring main masjid, duduk tengok tiang masjid ni pun boring. Dia kata main buat apa? Jadi kita nak minta Ustaz Zaharin bagi jawapan ataupun nasihat untuk 2 poin yang tadi ni. Jadi kita silakan Ustaz Zaharin kita. Terima kasih kepada Ustaz Ishraf soalan yang diberikan tadi. Pertamanya, mula sekali ibu bapa lah
ketua keluarga kena tunjuk contoh yang terbaik dulu. Contoh tauladan yang terbaik kepada anak-anak. Mereka kena main masjid dulu, kemudian kena bawa anak-anak main masjid. Masjid kena sediakan tempat mengaji untuk semua lapisan ni. Satu mengaji orang tua-tua, mengaji muslimat. Bila ada kuliah muslimat, suami-suami ni bawa bini-bini dia main kuliah muslimat. Anak-anak kena ada kelas mengaji. Di masjid pun kena ada kelas mengaji. Dua hantar mengaji anak-anak di tempat lain, pergi rumah orang, pergi sekolah boleh pula. Kalau pergi mengaji di rumah orang, kita duk buat kita duk urus masjid, duk buat. Depa tak mau main masjid, buat kelas mengaji untuk budak-budak, untuk anak-anak ni. Depa kata ada duduk mengaji di sekolah pun nak mengaji dah. Kalau mengaji di sekolah, mengaji di rumah orang, belum tentu main masjid dan belum tentu semayang lagi. Tapi kalau main di masjid, sudah tentu dah semayang, sudah tentu dah main masjid. Dia hantar ke sekolah tu bagus lah. Hantar mengaji di sekolah, hantar mengaji di rumah. Tapi yang lebih baik lagi, bawa anak-anak sekali, bukan sekadar dia main semayang saja, tapi ada aktiviti ataupun pengajian untuk dia di masjid. Contohnya mengaji lah, pupuk daripada awal. Ibu bapa dulu kena tunjuk contoh yang terbaik. Masih boleh bawa anak-anak pergi tempat lain boleh. Bawa keluar duit mahal kan, pergi jauh, masa panjang boleh pergi. Tapi tempat dekat rumah kita, kita tak boleh pergi. Itu yang pertama lah. Kok mana pun kita dulu kena tunjukkan contoh yang terbaik. Yang kedua ialah anak-anak muda ni, dia nak main masjid, nak pupuk minat mereka nak main masjid. Nasihat kepada anak-anak muda ni, anak-anak muda ni dia kena pilih kawan. Nak kena cari kawan, orang yang baik. Kena tengok kawan. Kawanlah yang banyak mendorong dia, mempengaruhi dia ke arah mana dia nak pergi. Kalau ada kawan dengan orang jahat, orang tak baik, dia pun jadi orang yang tak baik juga. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi dengan sanad yang sahih. Ar-rajulu, ada riwayat sebut al-mar'u. Ar-rajulu ataupun al-mar'u. Ada riwayat. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama kawannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah siapa yang kamu kawan. Anak-anak muda ni jangan kawan dengan orang muda saja. Kawan ni tak semesti sebaya. Nama kawan ni, masalahnya mereka tak mahu kawan dengan orang tua-tua. Mereka bukan sebaya dengan mereka. Kawan ni bukan semesti sebaya. Kawan ni kawan orang yang baik. Kalau kawan tu sebaya tak baik, tak payah kawan dengan mereka. Kalau kawan tu boleh menyebabkan ni anak tengok ada anak-anak muda main sini kan. Nak kawan dengan siapa? Orang yang baik banyak duduk di masjid lah. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Antara ciri-ciri orang yang main masjid adalah orang yang nak membersihkan hati mereka. Orang yang baik, orang yang beriman, orang yang semayang, orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Pilih kawan, anak-anak muda kena pilih kawan. Kena jadikan masjid dekat di hati. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang lelaki yang hatinya dekat dengan masjid, kasih kepada masjid. Jadi seorang pemuda yang sentiasa beribadat kepada Allah Ta'ala. Nak jadi orang muda yang sentiasa beribadat kepada Allah Ta'ala, kena berkawan dengan orang baik. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang sentiasa hidup dia di dalam keadaan suasana beribadat kepada Allah Ta'ala. Nak dapat benda ni, kawan antara pendorong yang penting untuk ke arah itu. Kalau tengok kawan-kawan kita semua dah tak baik, ada yang merempit, minum isap gam ke isap dadah ke, kita tinggal. Tak payah kawan. Kita kawan walaupun orang tua. Kawan dengan orang yang baik. Dan banyak orang baik ni duduk di masjid lah. Kebanyakan orang yang baik kebiasaannya duduk di masjid lah. InsyaAllah orang baik belakang di masjid. Kena berkawan dengan orang baik. Orang muda berkawan dengan orang tua. Orang muda dia semangat lebih. Orang tua ni ada hikmah, ada kebijaksanaan, ada ilmu, ada pengalaman. Hikmatu syuyukh wa hamasatu syabab. Kebijaksanaan orang tua-tua kena bergabung dengan semangat orang muda. Hikmatu syuyukh wa hamasatu syabab. Orang yang muda dia ada semangat, kena bergabung dengan orang tua. Hikmah kebijaksanaan orang tua, kena berkawan.
dan orang tua kena layan elok-elok orang muda. Bila orang muda nak berkawan, nak main masjid, bukan daripada kalangan kami orang muda yang tak muliakan orang tua dan orang tua yang tak sayang orang muda. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan daripada kalangan kami seseorang yang tidak sayangkan orang muda dan bukan kalangan kami orang muda yang tak muliakan orang-orang tua. Dan kemudiannya anak-anak muda juga kena persiapkan dengan ilmu pengetahuan. Kena persiapkan dengan ilmu yang banyak dalam kehidupan kita ni. Antara tempat yang boleh kita cari pengalaman, cari ilmu yang banyak, yang kita menuntut ilmu di masjid, di rumah-rumah Allah Ta'ala yang disediakan macam-macam pengajian. Tuition pun ada setengah masjid, tempat mengaji, kuliah-kuliah agama ataupun bidang-bidang yang lain pun boleh kita buat di masjid. Ilmu sangat penting. Di zaman apatah lagi zaman lah ni, taraf pendidikan itu mesti bergerak seiring dengan zaman, keperluan zaman. Kata Imam Ahmad rahimahullah, kata-kata yang disandarkan kepada Imam Ahmad rahimahullah yang dinukilkan oleh guru-guru kami. Imam Ahmad kata, "An-nasu muhtajuna ila al-'ilm aktsaru min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab." Manusia itu berhajatkan kepada ilmu pengetahuan aktsaru ataupun ahwaju ataupun a'zamu, lebih lagi daripada hajat keperluan mereka kepada makan dan minum. Tu kata ilmu pengetahuan. Kita tahu kewajipan menuntut ilmu, tahu kelebihan tuntutan, kita tahu semua. Ini yang apa yang dinukilkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kerana apa? Li'anna at-ta'ama wasyaraba yuhtaju ilaihi fil yaum marratan aw marrataini. Kerana makanan dan minuman itu hanya dihajatkan, diperlukan pada satu hari sekali ataupun dua kali saja. Takat tu yang makan dan minum ni. Kadang-kadang orang cari makan dan minum lebih daripada ilmu pengetahuan. Tak utamakan ilmu pengetahuan. Wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Ilmu itu diperlukan, dihajatkan bagi seseorang manusia bi'adadil anfas, sepanjang dia bernafas, sepanjang hidup dia. Jadi 3 perkara yang saya nak sentuh sini secara ringkas daripada soalan yang diajukan kepada saya tadi. Yang pertamanya ialah ibu bapa kena tunjukkan contoh tauladan yang terbaik. Anak muda kena pilih kawan yang baik, kena cari kawan yang baik. Pilih kawan walaupun bukan sebaya dengan dia, kawan bukan sebaya dengan dia. Kawan-kawan yang baik, kena hormati kawan-kawan, ziarah ahlul khairi, orang-orang yang baik, ahlul khairi, kena berkawan dengan orang baik. Mujalasatuhum, kena bermajlis dengan mereka. Wa suhbatuhum, kena berkawan dengan orang baik. Wa mahabbatuhum, kena kasih dengan orang yang baik. Wa talabu du'ai minhum, kena minta doa daripada mereka. Wa talabu ziyaratihim, kena minta mereka ziarah tempat kita. Kita ziarah mereka, kita juga minta ziarah tempat kita. Itu antara cara kita nak bermuamalah dengan orang baik, orang-orang tua. Ni anak-anak muda ni kena berkawan, kena cari kawan, pilih kawan yang baik. Dan yang ketiga, berkenaan dengan persediaan kita menghadapi kehidupan ini adalah keperluan yang paling utama adalah ilmu pengetahuan. Anak-anak muda kena isi diri dengan ilmu pengetahuan untuk kita menjadi orang yang baik. Jadi cukup dekat itu dulu, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan katsira kepada Ustaz Zahrin kita yang memberikan nasihat, memberikan pandangan ataupun cadangan untuk kita mengajak. Yang pertama, yang lelaki ni, ayah-ayah kita ni mengajak orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita. Ataupun anak-anak muda ni bagaimana kita nak ajak mereka. AJK Masjid ada peranan mereka. Orang yang main masjid pun ada peranan mereka. Kalau anak AJK Masjid duduk macam awak lah anak muda ni tak mau main masjid. Dok pun tapi kerja apa tak buat. Ataupun ataupun orang yang main masjid pun. Orang yang main masjid pun lepas pada mayang duduk sama-sama depa sambil duk balut rokok daun. Sambil duk hirup kopi. Awak anak muda tak main. Awak lah tak main. Awak itu. Kalau 20 tahun dia duk main masjid awak itu. Kalau orang tanya, "Pak cik buat apa nak bagi anak muda main?" Pak cik tak buat apa, duk menyembang saja tadi.
Kalau masing-masing nak tunding diri, nak tunding jari ke orang lain, anak karya, JK Tok Siok ada, pengurusi masjid ada, depa yang buat, pasal pun nak harap kami. Kalau AJK masjid kata, kami buat dah, depa tak payah dok buat lah. Depa bukan nak mai pun, tak buat lagi, dok pecah mai tak mai. Jadi cara yang utama nak ajak anak muda mai, nak ajak orang kampung mau mai masjid apa dia? Kerjasama antara anak karya dan AJK masjid. Iaitu yang kunci utama untuk kita mengimarahkan masjid kita ni. Jadi yang seterusnya untuk pusingan ataupun soalan yang terakhir kepada panel yang kedua. Panel yang kedua, dalam pusingan yang kedua ni kita nak tanya ni. Soalan ni berat sikit lah. Ustaz Amir Ikhwan ni dia kena ni soalan hak berat-berat sikit, tapi tak apa dah, sesuai lah dengan dia tu. Kita nak tanya sikit. Di Perlis ni ada dikeluarkan garis panduan. Garis panduan yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, sebagaimana yang dipersetujui ataupun yang ditandatangani oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Kita azan lah. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله
لا إله إلا الله. Jadi garis panduan yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis sebagaimana yang kita tahulah, sebagaimana negeri lain ada garis panduan dia masing-masing, macam itulah negeri Perlis ni. Sebagai negeri yang berdaulat, dia ada garis panduan dia yang tersendiri yang dibina berasaskan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang ditinggalkan oleh para ulama yang muktabar. Jadi bila ada garis panduan ni ada dalam kalangan anak karya kita yang dia kata, ish, saya tak boleh nak main mayang masjid ni. Dia kerja rasa tak puas, dia tak boleh pergi, dia tak mau masuk dalam jiwa dia kata. Kalau orang putih dia kata cannot go, tak tahu betul ke dia cannot go, saya tak tahu nak arti. Ataupun dia kata saya tak boleh nak main rasa sayang kat masjid ni, garis panduan ni. Jadi saya nak tanya, saya nak minta Ustaz Amir Khwan kita bagi ulasan dan nasihat bagaimana kita nak pujuk hati kita untuk terima garis panduan yang ditetapkan oleh ulil amri ni. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Terima kasih di atas pukulan yang kedua. Allahu Akbar. Berat-berat soalan malam ni tuan-tuan. Baik, kita cubalah kan. Berkenaan dengan garis panduan tuan-tuan. Kita tak payah sebut garis panduan, tak payah sebut garis panduan tuan-tuan. Garis panduan ni berat. Tidak ada di dalam kamus kehidupan seorang Pak Long dan Mak Long batu bertangkup garis panduan. Tak ada. Yang ada mungkin peraturan. Kalau sekolah-sekolah orang panggil disiplin. Ataupun kalau bahasa-bahasa dulu dipanggil tata cara. Kan, tata cara keuangan, tata cara perkhidmatan dan sebagainya. Begitu juga dengan negeri yang mempunyai tuan dia. Siapa tuan kepada negeri kita ni, negeri Perlis Indra Kayangan ni adalah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja, yang dikemudikan sekarang ni oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda. Jadi macam kita duduk di sekolah lah kan, kita ambil suasana kita ataupun senario kita di sekolah. Mailah cikgu masuk kelas, kata anak murid, pelajar, masuk duduk baca doa, hampa berdiri. Mai seorang ni buat kepala dia, tak mau cikgu bukan sunnah pun berdiri. Kan, duduk tak apa. Tapi sekolah tu siapa tuan dia? Siapa waliul amri dia? Siapa yang mengemudi kepada sekolah tu? Guru besar, pengetua diwakilkan kepada cikgu-cikgu. Kan? Nak tak mau budak tu kena berdiri lah. Buat tak mau berdiri, ketegak, esok mak ayah dipanggil ke sekolah. Esok dia buang ke sekolah. Kan? Banyak masalah pula jadi. Begitu juga dalam bab agama ni tuan-tuan, untuk kita faham. Kan? Agama di Malaysia ni khususnya diperintahkan di bawah tuan-tuan kepada negeri. Kerajaan Malaysia, Persekutuan Tanah Melayu keseluruhannya, 14 buah negeri ni kan, dalam perlembagaan kita tu dah diwakilkan kuasa yang berkaitan dengan agama. Solat, ibadat, puasa, zakat, harta pusaka, apa-apa sahaja yang berkaitan dengan agama Islam diwakilkan kuasanya untuk menentusahkan kepada tuan punya negeri. Jadual ke-9, tuan-tuan boleh tengok balik perlembagaan perlembagaan persekutuan. Jadual ke-9 menyatakan Tuanku Raja ni ataupun Sultan-Sultan Tanah Melayu ni, mereka yang mempunyai kuasa mutlak untuk menentukan bagaimana disiplin tadi, tata cara tadi, kan? Cara nak bawa di negeri-negeri depa tu. Depa lah kot guna ataupun ke bawah Duli Yang Maha Mulia tu, kan? Jadi di negeri Perlis ni, Tuanku Raja kita mengambil pendekatan tidak mengutamakan ataupun meletakkan keistimewaan kepada pegangan-pegangan yang tertentu. Kan? Ini turun-temurun daripada Tuanku Raja sekarang ni dah 20 tahun, 2 dekad dah.
pemerintahan yang dulu yang Maha Mulia kan. Sebelum tu lagi pun dah ada penyambungan mata rantai pegangan cara ni kan. Jadi bila dah ada tuan, dah ada cikgu, dah ada orang yang menyelia kita tadi, kita ikut je lah tuan-tuan kan. Tak ikut banyak berlaku kerosakan, mafsadah kan, benda yang tidak diingini. Punca daripada mana? Punca daripada kecil, daripada kita saja kan. Sedangkan tuan-tuan, apa yang kita tak bersetuju tu kecil sangat sebenarnya di mata pandangan ulama. Kenapa Pak Long tak mau main masjid? Sebab tak ada kunut. Apa Pak Long tak mau main masjid? Sebab lepas mayang duduk diam gitu je kan. Aku tengok hang tengok aku kan. Apa Pak Long kenapa Pak Long tak main masjid? Sebabnya aku di kubur-kubur tak ada talqin. Tuan-tuan, ingat tak kita pada peristiwa sahabat Ustaz Zahrin kan? Sahabat-sahabat ni bukan sahabat kecil tuan-tuan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Sayyidatina Aisyah? Pak Long. Isteri Rasulullah. Muawiyah bintu Abi Sufyan. Siapa kepada Nabi ni? Sepupu Nabi kan? Termasuk Ali. Mereka semua ni kibarus sahabi, besar-besar tu. YB Tok Imam, Tok Bilal kan? Pengarah jabatan agama, semua ni duduk di tangan para sahabat ni. Bukan sekadar kunut tak kunut, talqin tak talqin, tahlil tak tahlil tuan-tuan. Mereka berselisih pendapat sehingga nak kata hang ni kafir ataupun tidak. Hang ni perlu aku bunuh ataupun tidak. Sampai tahap tu mereka berselisih kan. Masa peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman kan, ada sebahagian sahabat ni nak menyokong khilafah Ali. Ada sebahagian lain nak menyokong, nak menuntut bela dulu kematian Uthman. Berperang pula sama sendiri kan. Jadi lepas daripada tu mereka meredakan balik, koreksi balik, muhasabah balik, tak perlu kepada persengketaan. Sebab apa? Banyak lagi perkara-perkara mafsadah yang perlu kita betulkan. Tak payah duk gaduh lah, main masjid tak baca kunut. Orang tak main masjid tu masalah kan. Orang tak mau main masjid tu yang perlu kita fikir, yang perlu kita pergaduhkan. Tak perlulah kita nak bertahlil, bertalqin, nak bergaduh pasal benda tu kan. Orang yang duduk buat ritual tak kena tu tuan-tuan kan. Mati tu duduk bakar lagi kembian, mati tu duk buat lagi benda-benda yang tak sepatutnya berlaku di dalam Islam, tahyul, khurafat. Yang tu perlu kita tekankan kan. Jadi bila dah ada tuan, kita tengok balik, korek balik, buka balik sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kita sedar kita ni di tahap orang yang kurang cerdik sekiranya kita sentiasa menentang waliul amri kita kan. Begitu juga kepada pengamal-pengamal sunnah, pengamal-pengamal disiplin ataupun garis panduan perlis. Kita juga kena tanamkan sifat menghormati orang lain. Tuan-tuan keluar ke pikuk diang buat cara perlis, kacau kan. Depa ada tuan depa. Dia ada ke bawah duli yang Maha Mulia Sultan Kedah. Kena patuh kepada tuan dia kan. Apa yang kita tak mau tu kita simpan dalam poket kita kan. Kita duk buat cara pelih di Kedah, buat cara kita sudahlah, buat lagu kita sudahlah. Jangan duduk tuan-tuan kata hak ni bid'ah, hak ni salah, hak ni kafir. Tak selesai masalah kan. Yang paling besar tuan-tuan kena selesaikan masalah ummah yang tak lekat dengan masjid, masalah ummah yang tak lekat dengan agama, masalah ummah yang tak tahu pun hidup dia ni ada agama ataupun tidak. Itu yang paling besar kan. Ada perkara remeh-temeh sikit-sikit ni macam di hujung-hujung kuku kaki ayam ni tuan-tuan, tinggalkan dulu sekejap di bawah ataupun di dalam poket tuan-tuan. Kita ikut dulu sepanjang selama mana pemerintahan tuan kita di negeri yang mulia ini kan. Sekiranya ada perubahan maka kita ta'ah, as-sam'u wa ta'ah fima habba wa kariha. Kita patuh dan taat sahaja apa yang kita suka, apa yang kita tak suka, selagi mana benda tu tidaklah menjurus kepada maksiat. Boleh tuan-tuan saya tidaklah nak pukul sangat dan saya juga tidaklah nak bermain-main dengan isu sangat, tapi kita bagi penyelesaian. Ada juga kesalahan kita perlu kita insafi. InsyaAllah sama-sama kita amalkan dan saya serah balik kepada moderator. Jazakallah khairan kepada Ustaz Ikhwan. Kita pun duk di hujung-hujung dah. Kita nak pi kepada pusingan yang ketiga. Saya tak tahu duk main masjid ni tak pernah tengok kursia ni. Duduk ni dia galik dah, bahaya duduk lama-lama ni. Kita tak mahu duduk lama-lama lah. Kita nak masuk pada pusingan yang ketiga. Kita nak pi kepada panel yang pertama kita, Ustaz Zahrin kita.
Jadi kita nak minta Ustaz Zahrin buat rumusan ataupun kesimpulan daripada forum yang kita nak jalankan pada malam ni, insya-Allah. Sedia Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Ishraf. Jadi secara ringkas lah, saya pun tadi tak berapa nak erti cerita pasal canggih-canggih ni. 3M ke cakap bahasa Inggeris, undang-undang apa tak berapa nak erti. Duk main kokok ni kita pun. Ayat Quran sepatah, hadis sepatah ayat lah. No, cukup lah. Hadis Nabi SAW yang saya cari hak bersesuaian dengan tajuk kita ni. Hadis daripada Abi Darda radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Al-Bazzar. Nabi kata, Al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang beriman, maknanya dia kena jadikan masjid sebagai rumah dia. Dia sayang masjid macam dia sayang rumah dia. Wa takaffala Allahu liman kana baituhu wa takaffala Allahu liman kana al-masjidu baitahu birrauhi warahmati wal jawazi ala sirati ila ridwanillahi ila al-jannati. Nabi kata Allah Ta'ala akan jamin, wa takaffala Allahu liman kana masjidu. Allah Ta'ala akan jamin bagi orang yang menjadikan liman kana al-masjidu baitahu, bagi orang yang menjadikan masjid itu sebagai rumah dia. Birrauhi, dengan ketenangan, warahmati, kasih sayang. Sebab tu kita kena sayang masjid. Nak dapat kasih sayang Allah Ta'ala, kena sayang masjid. Wal jawazi, dan kemampuan, ala sirati ila ridwanillah, kemampuan untuk mendapat jalan kepada keredaan Allah, untuk menuju kepada keredaan Allah, sehinggalah ilal jannah, kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bertakwa, orang yang beriman, jadikan masjid sebagai rumah dia. Macam mana dia sayang rumah dia, macam itulah dia sayang masjid. Dia bersih rumah dia, dia jaga rumah dia, bilik air rumah dia, dia jaga. Tapi banyak yang buat kerja lagu ni kebanyakan AJK masjid kan. AJK masjid buat macam mana? Tok Siak, Tok Bilal, imam pun ada juga yang tolong bersih masjid, tolong VQ masjid, mai awal, balik lewat. Tok Bilal, Tok Siak lah. Apa-apa jadi pun orang marah depa juga. Bersih bilik air, servis aircon ke apa, bil api air, depa nak check, depa nak kena check bil. Macam rumah sendirilah. Jadi kita yang tak jadi AJK pun tumpang-tumpang. Orang yang menjadi AJK masjid ni, imam masjid. Sebab itu kita kena pupuk daripada awal masjid. Orang yang jadi imam masjid, contohnya imam ataupun Bilal, bukannya ustaz. Contohnya di kepala, kalau tengok di kepala pun bukan semua yang jadi imam ni ustaz. Siapa yang jadi imam, yang dilantik jadi imam dan AJK masjid? Orang yang sayang kepada masjid, orang yang duk mai masjid, dia lah jadi imam. Dia ada ilmu, dia ada komitmen mai masjid. Walaupun dia bukan ustaz pun, tak ada gelaran ustaz, tapi dia ada ilmu. Dia ada komitmen yang tinggi, dia selalu mai masjid. Maka orang pilih dia. Walaupun ada gelaran ustaz sekalipun, orang yang mengaji agama pun tak mai masjid, orang tak pilih dia mai masjid. Ramai mana yang mengaji agama, yang mengaji mahat tahfiz, jadi ustaz ke? Duduk rumah, dia mengajar. Ada yang main mengajar saja. Contoh ustaz lah. Dia main mengajar saja. Subuh tadi dia tak main pun. Dia nak main perang masjid. Ustaz banyak lah di sekolah ke di mana kan. Ramai juga yang mengaji agama tapi tak main. Maka Nabi suruh orang yang bertakwa. Kalau kita kata kita bertakwa, kita beriman, kita mengaji agama, ngaji tahfiz ke, ngaji sekolah agama ke, jadi ustaz ke, bertakwa, beriman, ajak orang yang buat baik. Kita yang orang mula-mula kena main. Jadikan masjid sebagai rumah kita, nak dapatkan kasih sayang Allah. Nak jadikan masjid sebagai rumah kita, nak dapatkan kasih sayang Allah Ta'ala. Kerana Nabi jamin orang yang menjadikan masjid sebagai rumah dia. Wa takaffalallahu liman kana al-masjidu baitahu. Allah Ta'ala jamin orang yang menjadikan masjid itu sebagai rumah dia. Dia jaga masjid macam dia jaga rumah dia. Dia tumpang jaga sekali walaupun dia bukan AJK masjid. Walaupun dia tak diberi allowance untuk jaga masjid. Maka orang yang macam ni Allah Ta'ala jamin dia
birrauhi, dengan ketenangan, warahmati, dengan kasih sayang, Allah Ta'ala sayang kita, dan juga wal jawazi, dan kemampuan ala sirati, untuk menuju ke jalan ila ridwanillahi ilal jannah, kepada keredaan Allah Ta'ala, sehingga menuju syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita kena ingat bahawasanya kita main masjid tak berhenti 5 waktu, sayang masjid kerana tujuan kita sama. Semua tujuan kita sama. Masjid tempat nak beribadat, nak semayang, nak sujud kepada Allah Ta'ala, sama tujuan kita, iaitu untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Tak berhenti saat kita semayang, tak jemu, main kuliah, main masjid, semayang, sujud, zikir, baca Quran. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan kami tak ciptakan manusia dan jin melainkan untuk illa liya'budun, untuk mereka beribadat, jin dan manusia beribadat. Maka bila kita tahu, bila kita muhasabah balik tujuan utama kita untuk hidup di dunia ni, bukan setakat nak cari makan, nak makan hidup senang, bahkan kita tujuan utama, maksud ialah beribadat. Bila kita tahu tujuan hidup kita beribadat, maka kita akan melazimkan diri kita masjid. Kerana masjid tempat yang paling utama untuk beribadat. Masjid tempat nombor 1 lah untuk kita melakukan ibadat-ibadat yang dikatakan sebagai tujuan hidup kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan saya ingat setakat itu dulu, mudah-mudahan Allah Ta'ala, saya ingat cukuplah sebagai kesimpulan forum kita, tajuk bersesuaian, masjidku kesayanganku. Jadi terima kasih banyak kepada pihak masjid, terima kasih kepada tuan-tuan semua. Wallahu a'lam. Jadi kita terus kepada panel yang kedua. Jadi saya bagi masa 1.5 minit. Oh, tu dia. Jadi bagi untuk bagi kesimpulan dan rumusan daripada forum kita pada malam ni, insya-Allah Ustaz. Baik, 1.5 minit, kita ambil berapa setengah yalah. Okey, tuan-tuan ambil 3S. Yang pertama, satukan hati tuan-tuan. Yang muda, yang tua, yang miskin, yang kaya, semua kita satukan hati. Jadikan masjid ni persinggahan yang terbaik untuk kita sehingga kita sampai kepada destinasi yang kekal abadi akhirat. Yang kedua, tuan-tuan, sangka baik. S yang kedua, sangka baik. Kata Nabi SAW, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu ilal masjidi fashhadu lahu bil iman." Atau kama qala Rasulullah SAW. Bila kamu tengok seseorang tu duduk, adat dia duduk, kebiasaan dia pergi masjid je, maka kamu iktirafkanlah dia adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang beriman. Jangan kita duduk buruk sangka dia ni tak ada lain, ni nak pergi minta duit ni di masjid. Letak dulu dia orang yang baik. Nombor 2, nombor 3 tu dalam poket kita. Kan? Itu nombor 2. Yang S yang ketiga, tuan-tuan ambil semarak. Kita semarakkan masjid. Bila mana ada unsur semarak ni, kita perluaskan lagi program-program yang ada, pelbagaikan lagi pengisian-pengisian yang dah dirancang, kan? Jangan duk kata program asnaf tu di masjid saja, kan? Ini kelas Quran mesti masjid, kelas Quran mesti masjid, kan? Nak bagi agihan asnaf mesti buat ke masjid. Cuba pergi rumah asnaf, sewa kanopi ke, buat sikit-sikit tak apa, pengor lagi kan? Pengor tak apa kan? Buat ta'limul Quran, baca Quran, betul tajwid kat situ. Pindah-pindah 100 rumah, 40 rumah asnaf dengan sendiri, tuan-tuan percaya dan yakinlah, tak perlu anjakan ataupun hasrat daripada masjid. Tuan-tuan sendiri akan berkunjung rumah asnaf tu. Kan? Tak ada program pun tak apa. Kan? 3S ni penting tuan-tuan. Yang pertama, satukan hati. Yang kedua, kita sangka baik sesama sendiri. Yang ketiga, kita semarakkan lagi kan apa yang ada dalam diri kita, dan juga terutamanya untuk masjid. Terima kasih kepada pihak penganjur dan juga minta maaf atas segala ketelanjuran, dan mudah-mudahan ada lagi platform sebegini di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tamat sudah forum kita pada malam ini, iaitu sesi pertama, sesi kedua dan sesi ketiga. Jadi sebelum kita ni saya nak buat pengumuman sikit lah. Lepas pada salat Aisyah lagi, kita minta jangan duk pakat balik lagi lah. Kita ada sikit majlis untuk meraihkan anak yatim, asnaf, dan yang ni yang jarang orang buat ni, kita meraihkan jemaah yang mai salat subuh pagi tadi ni. Jadi insya-Allah kita sama-sama kita salat Aisyah, kemudian kita ada majlis sikit, kemudian kita boleh ambil lah makanan yang disediakan untuk malam ni. Jadi kita tangguh forum kita ataupun majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanallah.